أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulakan majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhakkir wa tanfa wa intifa wa ifadatu wa istifadah wa haitsu tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ila khair bi ibtigha'i wa ila wa mudati wa qurbihi wa sawabihi insyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan meneruskan pembangunan insan kita. Okay, kita dah rekod ni. Saya nak bercerita tentang iaitu apa yang sepatutnya kita fikir dalam kepala kita. Kepala kita. Pertama ialah saya mesti berfikir tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita sibuk berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita selalu diuji kalau kita bertemu dengan orang-orang bukan non-Muslim yang mungkin nak menguji keimanan kita. Dia tanya Allah tu macam mana, besar ke, kecil ke, kuat ke, tak kuat ke. Itu bukan bukan perlu kita fikirkan. Yang kita perlu fikirkan ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk. Sebab itu adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ditanya oleh seseorang, ada satu pertanyaan yang nakal. Dan saya nak beritahu kepada anak-anak semua, berhati-hati dengan soalan-soalan nakal ini yang akan menguji keimanan anda. Apa orang-orang nakal ditanya? Saya nak tanya soalan kepada anda. Dia tanya, boleh tak Allah jadikan satu batu yang Allah tidak boleh angkat? Muhammad Saifuddin, cuba jawab soalan saya ni. Kalau ada orang tanya anda, boleh tak Allah jadikan satu batu yang Allah tidak boleh angkat? Muhammad Saifuddin? Ya, Ustaz. Jawab soalan saya tu. Kalau ada orang tanya pada anda, boleh tak Allah jadikan batu yang besar yang Allah tak boleh angkat? Tak boleh. Tak boleh? Allah mesti boleh angkat. Allah Maha Kuasa. So, anda kata Allah boleh angkat. Allah Maha Berkuasa. Tapi maknanya Allah tak boleh buatlah benda tu. Maknanya Allah tak berkuasa. Dia kata, boleh tak Allah buat satu batu yang Allah tak boleh angkat? Maknanya tak boleh hantar, nanti Allah tak boleh buat lah. Maknanya Allah tak berkuasa kan? Macam mana nak jawab soalan tu? Irfan Iqbal. Terima kasih saya Budin. Tak apa. Terima kasih jawapan. Irfan Iqbal. Ada Irfan Iqbal? Irfan Iqbal? Irfan Iqbal. Ada Ustaz. Anda nak tanya hantar. Boleh tak Allah Ta'ala buat satu batu yang Allah Ta'ala tak boleh angkat? Saya tak dengar Ustaz. Speaker saya rosak. Sekejap. Tak dengar. Habis hantar boleh dengar? Okey, check. Boleh tak Allah Ta'ala cipta satu batu yang Allah Ta'ala tak boleh angkat? Boleh ke tak boleh? Hantar dengar cakap nak? Apa soalan yang tadi Ustaz? Boleh tak Allah Ta'ala cipta satu batu yang Allah Ta'ala tak boleh angkat? Tak boleh. Tak boleh? Cipta batu yang Allah Ta'ala tak boleh angkat. Allah Ta'ala boleh. Kalau cipta boleh. Boleh? Boleh lah angkat batunya. Boleh, Allah boleh cipta. Ha. Maknanya Allah tak berkuasa lah. Dia tak boleh angkat batu tu. Boleh angkat. Kan, boleh tak Allah Ta'ala cipta batu yang dia tak boleh angkat? Tak boleh. Tak boleh? Bermakna Allah tak berkuasa lah sebab dia tak boleh cipta batu tu. Ni soalan perangkap orang. Ini yang nak bincang pada hari ini. Terima kasih.
Mirza Hakimi. Terima kasih Syekh. Mirza Hakimi. Mana Mirza Hakimi? Ustaz, Anda nak tanya antara satu soalan. Sama jadi tadi. Boleh tak Allah cipta satu batu yang Allah Ta'ala tak boleh angkat? tak pasti. Tak pasti. Bermakna anda tak kenal Allah Ta'ala. Ini isu akidah. Okey, tak apa. Saya tak nak peningkan anda. Masa kita tak panjang. Suatu pentingnya akidah ni pada anak-anak sekalian. Kita berada di zaman fitnah. Kita berada di zaman sebenarnya yang perlu kekuatan ialah kekuatan ilmu. Kalau kita ada tentera yang hebat, kalau kita mempunyai duit yang banyak, kita kaya raya jutawan sekalipun. Tapi kalau kita tak mempunyai ilmu dalam konteks akidah, kita akan diperkotak-katikkan. Dan Allah nak bertemu kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Tuhan yang disembah milik Allah dan yang itu pesuruh Allah Ta'ala. Dan kita masukkan dalam syurga. Dalam perjalanan kita nak masuk syurga Allah Ta'ala, bukan jalan hamparan merah dan hamparan permaidani. Pastinya ada batu, ada duri, ada bara api yang sedang menunggu yang kita kena pijak untuk membuktikan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akidah yang betul. Kalau kita boleh tanya soalan itu ditanya oleh orientalis, orang-orang pengkaji Islam dari barat yang bukan Islam, nak menguji cara orang Islam, nak uji iman orang Islam. Bila saya tanya soalan tu, kedua-dua jawapan anda sama ada ya atau tidak akan merosakkan akidah. Anda ada 3 jawapan. Ya, tidak pasti. Semua merosakkan akidah. Kalau saya tanya, boleh tak Allah Ta'ala mencipta satu batu yang Allah tak boleh angkat? Dengan segala kekayaan dan keagungan, Allah Maha mencipta. Mesti boleh. Tapi tak boleh angkat pula. Sudah. Bermakna dia berlawanan dengan sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, kalau jawab ya pun salah, jawab tidak pun salah, jawab tak pasti pun salah. Semuanya itu adalah merosakkan akidah. Sebab itu untuk anak-anak sekalian, ini saya tahu Alhamdulillah anda dah hafal Quran, anda dah hafal hadis, anda dah pergi mondok apa semua, Alhamdulillah. Tapi kita berada di zaman yang mana intelektual ni kecerdasan. Dia beza kepandaian dan kecerdasan. Kalau anda dapat 8A, anda pandai, tapi belum tentu ada bijak. Kecerdasan itu adalah kebijakan. Berapa ramai orang Islam yang pandai, berapa ramai orang Cina pandai, orang Hindu pandai, orang putih pandai, tapi adakah dia bijak? Yang cipta roket, yang cipta bom atom, yang buat teknologi nuklear, teknologi macam-macam, pandai. Mark Zuckerberg pandai, Jack Ma pandai, tapi adakah dia bijak? Bijak tu apa? Sebab itu orang ini bijak dalam memanipulasi sistem kepercayaan kita dengan mencipta satu soalan. Dia pandai buat soalan, dia bijak mencipta soalan yang menyebabkan kita boleh terperangkap. Dan ramai orang dengan ini dia boleh jadi murtad. Akhirnya kata kalau begitu Allah ni tak ada. Komunis kata. Kan? Allah kata ada sebab kalau jawapan mana-mana pun salah. Sebab dia nak mewujudkan bahawa akhirnya bukan Islam atau orang India nak mewujudkan bahawa Tuhan tu tiada dan nak mewujudkan bahawa Tuhan tu sama. Kalau ada pun sama. Ini bertentangan dengan itu. Sebab itu bukan menjadi orang yang rijaluddin, orang yang pandai agama, kuat agama, tapi kita mesti bijak. Kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Sebab itu kalau ikut negara kaya di dunia, negara Islam adalah negara terkaya di dunia. Berapa banyak negara Islam yang terkaya, termiskin pun ada, tapi terkaya di dunia dengan minyaknya. Negara Islam. Kita ada OIC ni, negara-negara Islam kalau berkumpul, semua negara Islam, campur bom nuklear dia, campur tentera darat dia, campur tentera udara, kapal terbang, bom apa kapal selam, kalau dia nak menguasai dunia ini memang boleh. Kalau nak lawan Jepun kalah. Lawan China kalah. Lawan Israel kalah. Kalau semua negara Islam ni bersatu, kumpulkan tentera, nak China lagi perang. Tetapi mereka melihat kalau nak lawan perang Islam ni tak boleh sebab dia tahu OIC ni kuat. Tapi dia bijak. Macam mana akhirnya macam mana nak mengatasi orang Islam dan negara-negara Islam? Sebab mereka bijak. Dan kita apa yang berlaku ialah kita menjadi pengguna.
kita menjadi orang yang menggunakan. Selepas saja proses penjajahan berlaku tak negara Islam pada abad yang kedua, awal mana perang dunia pertama kedua. Kita menjadi pengguna. Kita guna beras, beli beras, kita tidak mengeluarkan. Dulu Islam adalah negara pengeluar. Sekarang Islam, negara Islam, kita mengguna. Jadi kita akan menjadi bergantung dengan orang. Itu kebijaksanaan dia. Dan akhir cara ini dengan cara merasakan macam-macam perkara dan termasuklah soalan ini. Apakah jawapan? Jawapan ialah tidak perlu dijawab. Kalau anda ditanya dengan soalan ini, anda jangan jawab. Kita ni suka menjawab. Anda kena tanya soalan. Jawapan anda ialah dengan bertanya semula. Bila anda tanya, bila orang tanya, bolehkah Allah Ta'ala jadikan apa batu yang dia tak boleh angkat? Jangan jawab. Boleh ke tak pasti. Itu kita berada di dalam orang yang dependent. Kita berada dalam orang yang bertahan, ketakutan, risau, kita serang. Kita kena serang balik. Pertahanan yang baik adalah dengan menyerang. Apa dia? Kita kena tanya soalan. Kita tanya soalan. Apa tujuan soalan anda? Jangan jawab. Apa tujuan soalan anda? Apa yang anda mahukan terhadap soalan anda? Anda nak cari apa dalam soalan anda? Suruh dia jawab soalan. Dan menjawab soalan itu akhirnya kita tahu maksud dia. Dan ini dipanggil ilmu mantik. Ilmu mantik ni ialah ilmu logik akal. Bila ilmu logik akal bermakna dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau boleh dilogikkan, bermakna itu bukan Tuhan. Maknanya dia boleh tercipta dalam makhluk apa? Bukan Allah Ta'ala. Dia mesti tak boleh logik dalam konteks zatnya itu. Jadi, sebab itu bila soalan ni, maka kita mesti berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, bukan tentang zat Allah SWT. Tafarraqu fi khalqillah, la tatafarraqu fillah. Jangan dalam kamu pencipta, maknanya ciptaan Allah bukan penciptaan Allah SWT. Bukan zat Allah SWT. Jangan bincangkan. Bincangkanlah kejadian. Apa ada di langit dan bumi ini adalah bukti keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi, ini di antara cabaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, kita berada di age of fitan, kita berada di zaman fitnah, kita berada di zaman yang penuh mencabar. Dan kita tidak ada jalan lain melainkan kita kena mempunyai ilmu. Kita tak boleh bergantung dengan SPM kita tak boleh bergantung dengan diploma atau ijazah kita. Kita kena mencari ilmu, kita mesti mencari membina kecerdasan, kebijakan dalam pandai, ramai orang pandai. Hafal Al-Quran, berapa ramai yang 30 juzuk yang hafal Al-Quran. Tapi adakah mereka bijak? Berapa ramai yang ada PhD, ada master, ada doktor, profesor, ada datuk dan sebagainya. Dia memang seorang yang bijak, ada dia orang pandai. Ya, dapat buat PhD. Tapi adakah dia bijak? Bijak ni artinya ialah berpijak di bumi nyata, mana segala keputusan, pertimbangan, ucapan, penyataan dan apa-apa yang dinyatakan itu dia ada layer dia. Bijak sana, bijak sini. Berfikir yang memberi manfaat pada di sana dan berfikir ambil manfaat di sini. Contohnya. Jadi kecerdasan kita ialah kemampuan akal kita untuk berfikir secara sehat dan melihat pelbagai dimensi sudut sebelum mengucapkan sesuatu. Bukan perkara hentam saja. Sebab ini di antara yang sedang berlaku. Oleh kerana kelemahan sebagian begitu yang hanya tak apalah. Malah fikir baca-baca buku hafal-hafal dah. Apa-apa. Kita melahirkan ramai penghafal Al-Quran tetapi kita tidak dapat melahirkan ramai pemikir Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk dihafal tetapi ada afala tadabbarun Al-Quran. Apa kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Apa kamu tidak melihat apa dia ada isi kandung Al-Quran? Sebab itu mereka yang mentadabbur Al-Quran akan lebih bijak berbanding dengan mereka yang mampu menghafal sahaja Al-Quran. So kalau kita nak bijak, kita kena mentadabbur Al-Quran dan kita akan berubah, transform kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang memahami Al-Quran itu. Sebab itu anak-anak sekalian, kita jangan terasa selesa dengan kedudukan kita sebagai penghafal Al-Quran semua ini yang 30 juzuk ke 20 juzuk ke 50 juzuk, tetapi kita mesti melangkah sejauh mana kita mengamalkan isi kandung Al-Quran. Sejauh mana isi kandung Al-Quran itu transform mind and soul kita, sesuatu kita merubah cara kita berfikir
dan merubah tindak tanduk kita. Apabila Al-Quran itu menyerap dan masuk dan transform. Berapa ramai orang baca Al-Quran balik curi kasut juga. Kalau masjid curi kasut. Dan ini dia tak transform. Al-Quran tidak transform diri. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita nak pada tahu. Jadi hari ini saya ada bincang satu tajuk saja, iaitu mesti saya berfikir tentang makhluk ciptaan Allah SWT, bukan fikir tentang Allah Taala. Ini saya lakukan kerana patuh dan tunduk kepada perintah Allah SWT. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man tadi ialah sesungguhnya sanad dari hadis ini adalah kaitan dihimpunkan hadis ini menjadi kuat, walaupun makna hadis di atas diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim dan Maqasid Al-Hasan berkaitan tentang berfikirlah tentang makhluk dengan sibuk nak fikir tentang Khaliq. Sebab segala apa yang ada di bumi ini sebenarnya ciptaan yang agung Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada manfaat. Jadi kita jangan takut. Kalau Allah boleh ciptakan benda paling hebat di dunia ini, sebenarnya pencipta lagi hebat. Kita tunduk dan patuhlah kepada yang mencipta. Mana kalau kita tengok cantiknya laut, kalau kita pergi Pulau Lombok, kita pergi ke pantai pink. Warna pink je. Masya Allah. Kena sebut Masya Allah. Sebab apa? Itu kejadian Allah Ta'ala. Kalau cantik ini, kalau hebat ini, ada ni mana yang pencipta lagi hebat dari ini? Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang berlaku dalam kehidupan itu. Sebab itu saya minta jangan hati. Kita nak supaya semuanya mesti mempunyai persiapan ilmu. Persiapan ilmu tu dia tak boleh semata-mata bergantung dengan kelas saja. Kelas dalam sekolah Smart Tafi ni tak cukup. Ada kena pergi kelas kacang lain, kena berguru dengan orang lain. Kan nak berguru tak susah dah, ramai dah orang buat live dalam YouTube. Duduklah guru-guru ustaz kita yang bagus, yang baik, yang mempunyai tauliah, yang mempunyai ilmu yang banyak. Belajar dengan dia, tak ada masalah. Boleh free je belajar sekarang. Dekat YouTube pun tak apa. Udemy ke contohnya. Kenapa? Kerana kita menambahkan ilmu. Sampai satu peringkat kalau kita dah boleh balik, nanti kita akan bersafahah, berdepan, tak laki dengan orang. Jadi kita buka ilmu-ilmu ini. Ilmu. Jadi itu di antara perkara yang saya ingin sampaikan. Tak lama. Lama pun ada berkelas. Saya ingin sampaikan kepada anda berkaitan tentang kepentingan kita untuk melihat ciptaan Allah SWT, mengucapkan Masya Allah, nampak katak Masya Allah, nampak ular Masya Allah, nampak burung Masya Allah, nampak pokok Masya Allah, nampak langit Masya Allah, nampak banjir, air mengalir. Jangan sampai terkeluar perkataan lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita ketakutan kita menyebut nama-nama lain. Kita marah dan mengamuk, keluar perkataan lucah dalam lidah kita. Masya Allah. Hancur luluh diri kita sebenarnya. Okey, ada siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Soalan? Ya, ada. Tak ada.